Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini, video kali ini saya akan ceritakan berkenaan dengan bab 12 iaitu sukatan kecenderungan memusat. Okey, seperti yang kita tahu dalam sukatan kecenderungan memusat ni ada mode, mean dan median. Okey, apa itu mode? Mode ialah paling tinggi kekerapan ataupun paling banyak berulang. Okey, antara langkah-langkah untuk kita menjawab soalan yang berkaitan dengan mode adalah kita mencari data yang mempunyai kekerapan tertinggi ataupun paling banyak berulang. Okey, kadang-kala terdapat dua mode atau tiada mode dalam sesuatu set data dan kita selesaikan. Okey, kita boleh tengok contoh satu pada muka surat 247. Okey, nyatakan mode bagi setiap set data berikut. Okey, dia minta mode. Okey, jadi kita tahu mode adalah paling banyak berulang. Okey, contohnya A. 4, 5, 2, 3, 4, 4, 5. Okey, kita tengok 4 ni ada 1. Okey, ini 2, ini 3. Bermaksud 3 kali dia berulang. Okey, untuk 5 ada 1, ada 2. Okey, dan 2 ni ada 1, 3 ada 1. Bermaksud kita jumpa mode ni sebanyak 3 kali, dia yang tertinggi, bermaksud mode-nya adalah 4. Okey, untuk B. MN, LM, LP, LLP. Okey, so kita kiralah. M ada berapa? 1, 2. M ada 2. Okey, N ada 1. L ada 1, 2, 3, 4. Okey, L ada 4 dan P ada 2. Okey, bermaksud mode-nya adalah L, iaitu mempunyai kekerapan tertinggi sebanyak 4. Okey, untuk C, tengok ya, kopi, teh, kopi, kopi, susu, teh, susu, teh. Okey, so kita tengok kopi 1, 2, 3. Okey, kopi ada 3. Okey, kita tengok teh 1, 2, 3. Teh juga ada 3. Manakala susu ada 2. Okey, bermaksud di sini untuk mode yang C ni ada 2 iaitu kopi dan teh. Okey, kerana mempunyai kekerapan tertinggi iaitu sebanyak 3. Okey, untuk contoh D, okey 2, 4, 6, 8, 10. Okey, 2 ni ada 1, 4 ada 1, 6 ada 1, 8 ada 1 dan 10 pun ada 1. Bermaksud dia tiada mode kerana tiada nombor yang berulang. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh kedua ni di bawah median. Okey, apa itu median? Median adalah nilai yang berada di tengah-tengah. Okey, langkah-langkah untuk menjawabnya adalah okey, kita mesti susun data mengikut tertib menaik atau menurun. Ini yang pertama. Terpulang nak menaik ataupun menurun. Okey, yang kedua, pilih data yang berada di tengah-tengah. Okey, dan step yang ketiga adalah sekiranya mempunyai dua data di tengah-tengah, tambah kedua-dua data dan dibahagikan kepada 2. Dengan makna kata lain, kita mengambil purata. Okey, sebagai contoh kedua di muka surat 248. Okey. 249 kita boleh tengok. Okey, data di bawah ialah wang saku bagi 5 orang murid ke sekolah setiap hari. Tentukan median. Okey, kita tahu median ni adalah tengah-tengah. Okey. Jadi, dia bagi RM5, RM8, RM3, RM7 dan RM5. Jadi, kita rujuk balik langkah-langkah susun ikut menaik atau menurun. Jadi, dia susun 3, 5, 5, 7, 8. Okey, seterusnya yang kedua, kita pilih data yang di tengah-tengah sebab dia 5. Okey, 5 data. Jadi, tak susah kita nak pilih tengah-tengah. Jadi, 2 di sini, 2 di sini bermaksud mediannya adalah 5. Sebab dia dah susun mengikut tertib menaik dan dia adalah di data 5 ni adalah di tengah-tengah. Okey. Untuk contoh ketiga, okey, data di bawah menunjukkan jumlah bilangan gol pasukan seladang dalam 10 permainan. Tentukan median. Okey, bila dia kata 10 permainan, bermakna tengah-tengah dia ada 2 data. Okey, macam mana kita nak buat? Perkara pertama, kita ikut balik step di sini iaitu susun data mengikut tertib menaik atau menurun. Okey, kat sini dia bagi dalam tertib menaik.
1112, 244455. Okey, yang kedua kita tandakan di tengah-tengah. Okey, bila ada 10 bermaksud yang di tengah-tengahnya adalah yang kelima dan yang keenam. Okey, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dan 6. Okey, kita boleh tengok kenapa dia di tengah-tengah, sebab di sini pun ada 4 dan di sini pun ada 4. Bermaksud 2 dan 4 ni berada di tengah-tengah. Okey, apabila ada 2 data di tengah-tengah, tambah kedua-dua data dan dibahagikan dengan 2. Okey, jadi 2 tambah dengan 4 dibahagi dengan 2 iaitu 6 bahagi 2 sama dengan 3. Okey, mediannya adalah 3. Okey, satu kaedah lain untuk menentukan median adalah dengan cara penghapusan data kiri dan kanan secara berpasangan. Okey, tak kisahlah menaik atau menurun. Okey, kita boleh tengok contoh keempat. Apa yang dikatakan dengan cara penghapusan adalah, okey, tentukan median bagi setiap set data berikut. Okey, A ni 4, 7, 2, 3, 4, 9, 6, 2, 1. Jadi kita susun secara menaik. Kita ambil 1, okey 1, 2, 2, okey 3, okey 4 dia ada berapa? 4 dia 2 kali, 4, 4. Lepas tu 6, 7, 9. 6, 7, 9. Okey, kita dah susun secara menaik. Okey, apa yang dikatakan dengan cara penghapusan, kita hapus. Okey, contoh hapus 1 kiri, 1 kanan. 1 kiri, 1 kanan. 1 kiri, 1 kanan, 1 kiri, 1 kanan. Jadi kita dapat satu nilai median iaitu 4. Disebabkan median ni berada di tengah-tengah. Okey, cara untuk semak betul ke ini median adalah kita tengok. Di sebelah sini ada 4 dan di sebelah sini ada 4. Bermaksud nilai ini adalah betul. Dia berada di tengah-tengah. Okey, contoh B. Okey, 28, 27, 21, 23, 24, 21, 25 dan 24. Okey, jadi kita yang pertama, kita tengok balik. Nota kita susun data secara menaik. Okey, 21, 21, 23, 24, 24, 25, 27, 28. Okey, kalau kita perasan dekat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 data. Bermaksud, okey, kita akan dapat tengah-tengah lah 2 nombor disebabkan dia adalah genap. Okey, jadi kita boleh buat, dah susun secara menaik, kita boleh potong 21 potong dengan 28. Satu di kiri, satu di kanan. Okey, yang kedua contohnya kita nak potong 2 terus. Okey, 2 di kiri dan 2 di kanan. Jadi kita akan tinggal 24, 24 iaitu 2 nilai yang berada di tengah-tengah. Jadi bila ada 2 tengah-tengah, kita kena tambah kedua-dua dan bahagi dengan 2. Bermaksud 24 tambah 24 dibahagikan dengan 2. Mediannya adalah bersamaan dengan 24. Median seterusnya adalah dalam bentuk jadual seperti di contoh 5. Okey, jadual menunjukkan masa yang diambil oleh 11 kumpulan murid untuk membina model roket dalam satu aktiviti sains. Okey, di sini dah dinyatakan sebanyak 11 kumpulan. Okey, ataupun 11 kekerapan iaitu 1 tambah 6, 7 tambah 3, 10 dan 11. Ini yang dimaksudkan dengan 11. Okey. Bila dapat soalan yang memberikan data dalam bentuk jadual, okey, jadi apa yang perlu kita buat adalah kena pasti sama ada data tersebut genap atau ganjil. Okey, bila 11 dia adalah ganjil. Jadi kita akan guna rumus ganjil lah iaitu n tambah 1 per 2. Okey, jadi kita tentukan median bagi jadual kekerapan ini. Okey, median data ke sebelah. Okey, jumlah kekerapan 11. Okey, median data ke n tambah 1 per 2 iaitu data ke sebelah tambah 1 per 2 ataupun 11 tambah 1, 12 bahagi 2 bersamaan dengan data yang ke-6. Okey, dalam bentuk jadual, macam mana kita nak cari data ke-6, kita boleh tengok di kedudukan data. Okey, maksudnya kekerapan 1, kedudukan datanya adalah yang pertama. Okey, untuk yang 20 ni, kekerapannya sebanyak 6, iaitu daripada kedudukan data 2, okey, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, jadi kita boleh kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tanda right di sini. Okey, sampai 7. Okey, sini 3 kan.
8, 9, 10. Sebab tu di sini dia sampai 10 dan ini 1, jadi 11. Jadi bila data ke-6 bermaksud dia berada di minit yang ke-20. Jadi data ke-6 ialah 20, maka mediannya bersamaan dengan 20. Okey, seterusnya. Okey, jadual menunjukkan masa diambil untuk menjawab teka silang kata oleh 12 kumpulan murid dalam aktiviti Persatuan Bahasa Melayu. Okey, di sini ada minit, masa dalam minit iaitu 10 minit, 20 minit, 30 minit, 40 minit dan kegerapannya adalah 2 tambah 4, 6, 6 tambah 5, 11 dan tambah 1, 12. Jadi kegerapannya adalah 12. Okey, kita kena kenal pasti sama ada data genap atau ganjil. Bila 12 dia adalah genap. Okey, bila dah tahu genap kita kena pilih rumus untuk genap lah. Okey, jadi jumlah kegerapan bersamaan dengan 12. Okey, median purata data ke N per 2 dan N per 2 tambah 1. Okey, jadi kita isi saja N ini 12. Okey, purata data 12 per 12 dan 12 per 12 tambah 1. Iaitu 6. Okey, 12 bahagi 2 adalah 6. Okey, 12 tambah 1. 12 bahagi 2, 6. Tambah 1. Okey, kita kena bahagi dulu dan tambah 1 dapat 7. Okey, jadi data ke-6 tambah data ke-7 bahagi 2. Okey, dari sini kita kena pilih kedudukan data ke-6 dan kedudukan data ke-7. Okey, di sini 2. Okey, jadi bermaksud kedudukan dia yang pertama dan kedua. Okey, kedudukan 3. Okey, untuk 20 minit dia ada 4 kegerapan. Bermaksud kedudukan 3, 4, 5, 6. Disebabkan dia 4 kegerapan. Jadi kedudukan data ke-6 adalah 20. Okey, dan untuk yang 30 ni, okey, datanya ada 5, kegerapannya ada 5 iaitu 7, 8, 9, 10, 11. 5 tanda right bermaksud kegerapan dia 5. Jadi data ke-7 berada di 30 dan kita bahagi dengan 2. Jadi 20 tambah 30 bersamaan 50. Okey, akan dibahagi dengan 2 akan dapat 25. Okey, jadi bermaksud di sini adalah data ke-3 hingga ke-6 ialah 20 dan data ke-7 hingga ke-11 ialah 30. Okey, seterusnya kita tengok untuk median dalam situasi yang berlainan. Okey, yang mana di sini sama juga kita kena guna rumus yang mana ganjil ataupun genap. Okey, macam mana kita nak tengok? Kita tengok contoh 6. Hitung median bagi situasi di sebelah. Okey, pertama ni plot titik menunjukkan jumlah bilangan kehadiran murid ke perpustakaan dalam 6 hari. Okey, ini mewakili hari, iaitu hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam. Okey, macam mana kita nak tahu kegerapan dia? Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okey, itu 2 tambah 4, tambah 4, tambah 2, tambah 0, tambah 1. Bermaksud dia adalah 3. Kegerapan dia, N dia sama dengan 13. Okey, bila N bersamaan 13, dia adalah ganjil. So, kita akan guna rumus ganjil lah. Jadi, median data ke-13 tambah 1 bersamaan dengan 14. Okey, 14 dibahagi kedua dapat data ke-7. Okey, data ke-7. Okey, ini data ke-7 bukan lagi dia punya jawapan. Okey, mediannya adalah kita kena cari di data ke-7 yang mana? Yang ni, okey, 1, 2. Okey, 3, 4, 5, 6. Okey, 7. Okey, 7 berada di sini. Bermaksud median adalah 3. Seterusnya, nombor 2. Okey, carta palang menunjukkan bilangan kupon makanan yang telah dijual oleh guru kelas tingkatan 2S sempena hari co-curriculum. Okey, maksudnya di sini dia beri dalam bentuk carta palang. Okey, kita boleh tengok kegerapan di sini dipaksi Y dan bilangan kupon makanan yang dijual dipaksi X. Okey, jadi kita boleh tahulah berapa dia punya kegerapan, iaitu ni 1. Okey, ni 1. Okey, kegerapan ini adalah 3, ini 6, ini adalah 4 dan ini adalah 2. 1 tambah 3, 4 tambah 6,
10, 16. Jadi kekerapannya adalah N dia sama dengan 16. Okey, jadi bila 16 dia adalah genap. So, kita akan guna rumus ini. Okey, jadi purata ke-16 bahagi 2 dan 16 bahagi 2 tambah 1. Okey, jadi 16 bahagi 2 bersamaan 8. Okey, 16 bahagi 2, 8 tambah 1 jadi 9. Jadi data ke-8 dan data ke-9. Okey, kita tengok Data, okey, ini 1. Okey, sini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan? Jadi maksudnya ke-8 dan ke-9 berada di 3. Jadi 3 tambah 3 sama dengan 6 bahagi 2 akan dapat 3. Jadi mediannya adalah 3. Okey, ini median sama dengan 3. Okey, seterusnya untuk mean. Okey, mean adalah jumlah nilai data dibahagi dengan bilangan data. Okey, antara langkah-langkah yang kita boleh buat apabila bertemu atau berjumpa dengan soalan yang melibatkan mean, okey, kita perlu mencari jumlah nilai data dan jumlah bilangan data. Okey, jumlah nilai data perlu dibahagikan dengan jumlah bilangan data dan kita selesaikan. Okey, sebagai contoh dalam contoh 7, okey, kita boleh lihat hitung purata wang jogaton yang telah dipungut oleh Haikal daripada setiap tingkatan. Okey, nilainya adalah 373 50 sen tambah 424 tambah 363 tambah 485 15 sen dan 355 10 sen. Okey, kita boleh tengok ini di muka surat. Contoh ni berada di muka surat 252 lah. Okey, dan ini adalah jumlah nilai data dia diberilah, maksudnya data yang telah diberi. Okey, 1, 2 data, 3, 4, 5. Jadi sebab tu dia jadi 5 disebabkan dia adalah bilangan datanya ada 5. Jadi kita tekan kalkulator akan dapat 2075 sen bahagi 5 dan dapat 415 sen. Ini adalah dia punya mean. Okey, untuk seterusnya, kita tengok contoh 8. Okey, contoh 8 ni mean juga, tetapi dia agak berbeza yang mana hasil tambah iaitu data didarab dengan kekerapan dan dibahagi dengan jumlah kekerapan. Okey, langkah-langkah dia, kita mencari hasil tambah data darab kekerapan bagi set data. Okey, kedua, cari jumlah kekerapan iaitu hasil tambah dalam set data dan selesaikan. Okey, kita tengok contoh. Bagi nak faham sikit nota ni, kita boleh tengok contoh. Okey, plot titik menunjukkan keputusan kaji selidik berkenaan dengan pengambilan bilangan tin air berkarbonat yang diambil oleh 26 orang murid dalam sehari. Okey, kita tengok 26. Okey, 26 ni merujuk kepada inilah kekerapan dia lah. Kekerapan N dia adalah 26. Okey, kita boleh tengok ini 4. Okey, tambah 3, 7, tambah 2, 9. Okey, tambah 5. Okey, 14, tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, tambah 7, tambah 2 dan tambah 3. Kita akan dapat N sama dengan 26. Okey. Dan dia cakap hitung mean bilangan tin air berkarbonat yang diambil oleh mereka dalam sehari. Okey, apa yang kita perlu buat adalah data didarab dengan kekerapan. Okey, 4 ini adalah kekerapan. 4 ni adalah data, kosong ni adalah dia punya kekerapan lah. Jadi 4 darab kosong. Ini yang pertama. Okey, saya labelkan sebagai A. Okey, ini adalah A. Okey, 3 darab 1. Ini adalah B. Kita letak kat sini B. Okey, 2 darab 2 C. Okey, C. Okey, 5 darab, kita bulatkan nak bagi senang nampak. Okey, 5 darab 3. Okey, ini D. Okey, di sini kita labelkan D. Okey, 7 darab 4 adalah E. Okey. Okey. 2 darab 5 adalah F. Okey, ini F. Dan ini adalah G lah. 3 darab 6.
iaitu 1, 2, 3 dan dia darab 6 lah. Okey. Jadi kita pun ini yang dikatakan data didarab dengan kekerapan. Okey, jadi kita darablah 4 darab 0, 3 darab 1, 2 darab 2, okey 4 darab 0, 0, 3 darab 1, 3, okey 2 darab 2, 4, 5 darab 3, 15, 7 darab 4, 28, okey 2 darab 5, 10 dan 3 darab 6, 18. Okey, dan kita kira dia akan jadi 7, 8. Okey, manakala jumlah kekerapan, okey kita boleh tengoklah 4, 3, 2, 5, okey dia adalah 26 lah sebab dia dah cakap kat sini 26. Okey, jadi 78 bahagi dengan 26 kita akan dapat 3. Okey, maka bilangan tin air berkarbonat yang diambil oleh mereka dalam sehari adalah 3 tin. Kita nak cari min ataupun dia punya purata lah. Okey. Okey, seterusnya kita boleh tengok daripada contoh 9. Okey, jadual menunjukkan masa penggunaan internet bagi murid tingkatan 2 Iman dalam sehari. Okey, jadi kita boleh tengok kat sini penggunaan internet jam, by jam sejam bilangan murid 2 orang yang guna. Okey, 2 jam 6 orang murid. Okey, 3 jam 11 orang murid, 4 jam 7 orang murid dan 5 jam seramai 9 orang murid. Okey, jadi bilangan murid ni menunjukkan kekerapan lah. Kekerapan. Okey. Jadi, apa yang kita perlu buat adalah kita tambahlah 2 tambah 6 tambah 11 tambah 7 tambah 9 bersamaan dengan 35. Jadi, ini kita punya N. Okey, soalan dia, hitung min bagi data yang diberikan dalam jadual kekerapan di atas. Okey, ini sama juga, kita mesti cari dia punya data didarab dengan kekerapan. Okey, jadi kita tengok untuk 1 jam ada 2 orang bilangan murid. Jadi 1 darab 2. Yang mana 1 ni adalah data dan ini adalah kekerapan. N kekerapan. Jadi 2. Okey, 2 darab 6. 2 jam bersamaan dengan 6 orang. Jadi 12. Okey, 3 darab 11. 33. Okey, 4 darab 7 adalah 28. Okey, dan 5 darab 9 adalah 45. Jadi jumlah hasil tambah data darab kekerapan adalah bersamaan dengan 120 dan jumlah kekerapan adalah sebanyak 35. Okey, jadi kita bahagi, kita akan dapat 3.43 jam. Maka min ialah 3.43 jam. Okey. Okey, seterusnya adalah nilai ekstrim. Okey, nilai ekstrim ialah nilai yang terlalu kecil atau terlalu besar dalam satu set data. Okey, apa yang perlu awak buat adalah kenal pasti nilai di dalam set data yang diberi. Okey, dan kita boleh cari nilai ekstrim bagi set data tersebut dan boleh selesaikan. Okey, sebagai contoh 10. Masa dalam minit yang diambil oleh 7 orang murid untuk menyiapkan model poligon 3 dimensi menggunakan blok permainan yang dibekalkan ialah 5, 6, 7, 7, 8, 9, 20. Okey, antara data tersebut yang mana satukah merupakan nilai ekstrim? Jelaskan. Okey, seperti kita tahu nilai ekstrim adalah terlalu kecil ataupun terlalu besar. Okey, kita boleh tengok 5 dengan 6 sebelah. 6 dengan 7 pun nombor yang bersebelahan. 7 dengan 8 bersebelahan. 8 dengan 9 pun sebelah. Tapi 9 ke 20 jauh sangat jarak daripada 9 ke 20. Bermaksud 20 adalah nilai ekstrim kerana nilainya jauh lebih besar daripada data-data yang lain. Okey, jadi di sini contoh 10 ni 20 dikira ekstrim disebabkan datanya terlalu besar. Okey, kita tengok contoh 11. Okey, kenal pasti nilai ekstrim dalam set data di bawah. Jelaskan jawapan anda. Okey, negatif 5, 0, 1, 3, 3, 5, 6. Okey, jadi kita boleh tengok yang positif ni semua yang dekat-dekat. Yang ini sahaja yang jauh. Okey, jadi negatif 5 ialah nilai ekstrim kerana nilainya jauh lebih kecil daripada data-data yang lain. Okey, jadi ekstrim ni kesimpulannya ekstrim ni boleh jadi
lebih besar atau terlalu besar atau terlalu kecil. Okey, untuk contoh 12 ni, dia menggunakan nilai ekstrim juga, tetapi dia dah gantikan dengan satu nilai lah. Okey, maksudnya soalan ni daripada soalan data yang biasa, gantikan dengan satu nilai ekstrim. Okey, kita boleh tengok. Okey. Okey, antara langkah dia adalah kenal pasti nilai jalan set data yang diberi. Okey, ganti nilai ekstrim bagi set data dan selesaikan. Okey, contohnya set data di bawah ialah data wang saku yang dibawa oleh 5 orang murid ke sekolah. RM3, 4, 4, 6, 8. Okey, kalau kita tengok daripada data ni, sebenarnya data ni tak ada pun nilai ekstrim sebab nilainya adalah dekat-dekat ataupun berhampiran. Okey, soalan dia, hitung mode, median dan mean bagi data tersebut. Okey, jadi kita pun susun secara menaiklah. Okey, pertamanya kita cari mode dulu. Okey, untuk cari mode adalah yang paling banyak. Okey, RM3 ada 1, RM4 ada 2, RM6 ada 1 dan RM8 ada 1. Bermaksud mode ni adalah 4 disebabkan dia yang berulang lah, ada banyak. Okey, untuk median kita perlu susun dia secara menaik atau menurun. Okey, jadi saya susun 3, 4, 4. Okey, untuk mean bukan median, untuk median, okey, kita susun tadi 3, 4, 4, 6, 8. Dia dah secara menaik. Okey, jadi nak senang kita guna hapus. Hapus kiri 1, kanan 1. Kiri 1, kanan 1. Jadi mediannya adalah RM4 yang berada di tengah-tengah. Manakala untuk mean. Okey, untuk mean kita kena tambah ke semua nilai ni lah. 3 tambah 4 tambah 4 tambah 6 dan tambah 8 dan dibahagi dengan bilangan data lah. Bilangan data dia ada 5 iaitu 1 data, 2 data, 3 data, 4 data dan 5 data. Sebab tu dibahagi dengan 5. Jadi kita tambah dapat 25 bahagi 5 bermaksud mean dia RM5. Okey, ini dalam keadaan yang biasa tanpa nilai ekstrim. Okey, untuk contoh yang kedua, anda dikehendaki menggantikan RM8 dengan RM32, kemudian hitung nilai mode, median dan mean yang baharu. Okey, maksudnya sini soalan yang kedua ni, kita hanya menggantikan RM8 ini kepada RM32. Okey, jadi kita susun dalam keadaan yang menaiklah. RM3, RM4, RM4, RM6, RM32. Okey, yang pertama kita kena cari dia punya mode. Okey, mode kita kira lah. RM3 ada 1, RM4 ada 2, RM6 ada 1 dan RM32 ada 1. Okey, jadi dalam banyak-banyak ni RM4 mempunyai kekerapan yang paling tinggi ataupun berulang sebanyak 2 kali. Jadi modenya RM4. Okey, untuk median, seperti kita tahu median adalah berada di tengah-tengah. Okey, jadi kita guna kaedah penghapusan di sebelah kiri dan sebelah kanan. Okey, potong satu di kiri, potong satu di kanan. Potong satu di kiri dan potong satu di kanan. Okey, dan hanya tinggal RM4 untuk median, iaitu dia berada di tengah-tengah. Okey, untuk mean sama juga seperti di nombor 1. Okey, kita akan menambah ke semua nilai data yang ada iaitu RM3 tambah RM4 tambah RM4 tambah RM6 dan tambah RM32. Okey, bersamaan dengan RM49. Okey, dibahagi dengan jumlah data iaitu 5. Okey, 5 ni datangnya daripada ni 1, ini 2, ini 3, ini 4 dan ini 5. Okey, itu datangnya 5. Jadi 49 bahagi 5 dapat RM9.80. Okey, hasil daripada pengiraan menunjukkan bahawa apabila suatu nilai ekstrim wujud dalam set data, maka data tersebut akan mempengaruhi nilai mean. Okey, seperti contoh di atas, nilai mean didapati berubah dengan peningkatan sebanyak RM4.80 manakala nilai median dan nilai mode tidak berubah dengan adanya nilai ekstrim. So, dapat disimpulkan bahawa apabila wujudnya nilai ekstrim, mode dan median tidak berubah tetapi mean akan
berubah. Okey, itu sahaja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye.